Bertemu kembali kita untuk mempelajari lagi berkaitan dengan mesin. Untuk siri yang kedua, kita teruskan pembelajaran berkaitan mesin kompleks. Mesin kompleks ialah alat atau objek yang melibatkan gabungan lebih daripada satu mesin ringkas. Contoh yang dapat kita lihat adalah seperti gunting. Gunting adalah gabungan mesin ringkas, skru dan baji. Contoh yang kedua ialah tangga. Tangga melibatkan gabungan mesin ringkas, satah condong dan skru. Mesin kompleks yang ketiga adalah kereta sorong. Kereta sorong melibatkan tiga mesin ringkas utama, iaitu tuas, skru, roda dan ganda. Mesin kompleks yang keempat ialah kapak. Kapak mempunyai dua gabungan mesin ringkas, iaitu tuas dan baji. Dan contoh mesin kompleks yang terakhir adalah basikal. Basikal melibatkan mesin ringkas gear, skru, roda dan ganda. Mesin kompleks mempunyai pelbagai kelebihan. Antara kelebihan mesin kompleks adalah menyebabkan kehidupan harian menjadi lebih mudah. Kelebihan yang kedua, membantu melaksanakan kerja dengan lebih senang. Yang ketiga, membantu menyelesaikan kerja dengan lebih cepat dan menjimatkan masa. Yang keempat, kelebihan mesin kompleks ialah membantu menyelesaikan masalah. Yang kelima, membantu mengangkat objek yang sangat berat. Dan yang terakhir, mesin kompleks membolehkan kita pergi ke suatu tempat ke tempat yang lain. Umi sediakan satu video untuk kita ulang kaji secara keseluruhan topik berkaitan mesin. Jom kita sama-sama saksikan dan fahami secara lebih mendalam berkaitan topik ini. Seterusnya, kita akan jawab soalan yang telah Umi sediakan. Michael sedang berehat selepas bekerja keras di ladang. Dia mahu menikmati sebotol ais soda yang sejuk, tetapi tidak boleh membuka botol dengan tangannya kerana penutupnya terlalu ketat. Apakah yang perlu dilakukannya? Tiba-tiba, Michael teringat bahawa dia mempunyai pembuka botol yang merupakan satu contoh aplikasi yang menggunakan mesin ringkas. Mesin ringkas adalah alat atau peranti yang membolehkan kita melaksanakan tugas seperti membuka botol dengan lebih mudah menggunakan sedikit daya. Terdapat pelbagai contoh mesin ringkas yang kita boleh lihat di ladang, sebagai contoh tuas. Tuas terdiri daripada sebatang rod kukuh yang bergerak pada satu titik tetap. Terdapat tiga bahagian dalam tuas. Titik tetap dipanggil fulcrum, objek yang digerakkan dipanggil beban, dan daya yang dikenakan dipanggil daya. Apabila kita menggunakan tuas untuk mengangkat objek yang berat, jika fulcrum berada jauh daripada daya atau berhampiran dengan beban, daya yang diperlukan untuk mengangkat objek tersebut adalah lebih kecil. Walau bagaimanapun, jika fulcrum adalah lebih dekat dengan daya atau lebih jauh daripada beban, daya yang diperlukan adalah lebih besar. Satah condong juga merupakan satu contoh mesin ringkas. Ia terdiri daripada satu permukaan condong yang menghubungkan dua permukaan yang berlainan pada aras yang berbeza. Penggunaan utama satah condong adalah untuk mengurangkan daya yang diperlukan untuk mengatasi kesan graviti semasa mengalihkan objek yang berat ke permukaan yang lebih tinggi. Satu lagi contoh mesin ringkas adalah baji. Suatu baji terdiri daripada dua satah condong bergabung bersama untuk membentuk hujung yang tajam. Penggunaan utama baji adalah untuk memotong objek atau memisahkan objek kepada dua.
Jeff dan Sarah sedang menjalankan projek mereka. Jeff bertanya, apakah cara yang terbaik untuk memotong bentuk bagi beg sandang kita? Sarah menjelaskan, sepasang gunting tajam dapat melaksanakan tugas itu. Adakah awak tahu bahawa gunting ini adalah mesin kompleks? Sarah berkata, sepasang gunting mempunyai dua bilah yang tajam yang berfungsi sebagai baji. Apabila kain dipotong, gunting juga bertindak sebagai tuas. Sebuah mesin kompleks terdiri daripada dua atau lebih mesin ringkas. Mari kita cari lain-lain mesin kompleks di dalam bengkel. Gerudi tangan juga merupakan mesin kompleks. Gerudi tangan mempunyai dua mesin ringkas. Satu adalah gia yang digunakan untuk memutarkan batang mata gerudi. Satu lagi adalah mata gerudi dengan tepi yang tajam. Mata gerudi bertindak sebagai baji untuk menebuk ke dalam kayu. Sebuah jam mempunyai roda dan gandar serta pelbagai jenis gia untuk menggerakkan jarum saat, minit dan jam pada kelajuan yang berbeza. Sebuah penebuk kertas juga mempunyai dua mesin ringkas. Penebuk kertas berfungsi sebagai tuas dan mempunyai baji untuk menebuk kertas. Sebuah pengasah pensel mempunyai mata pisau yang bertindak sebagai baji. Apabila pemegang pada pengasah diengkol, mata pisau berpusing untuk mengasah pensel. Sebuah basikal bukit merupakan mesin kompleks. Basikal bukit membolehkan penunggang merentasi pelbagai jenis rupa bumi. Apakah jenis-jenis mesin ringkas utama yang terdapat pada sebuah basikal bukit? Kedua-dua roda basikal berputar pada gandar. Pada handle, tuas menekan pada brek pada bahagian luar roda. Ini memperlahankan basikal bukit. Satu set gia pada roda belakang dan satu set lagi pada roda engkol berfungsi bersama melalui seutas rantai. Ketika menaiki cerun, gia-gia tersebut sama ada menukar kelajuan atau meningkatkan kuasa basikal. Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran kita. Jangan lupa ulang kaji dan buat latihan yang Umi sediakan. Assalamualaikum.